Shalom, apa kabar teman-teman semua? Diharapkan Anda semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Nama saya Joanna binti Ajadab. Saya berasal daripada Sabah. Pada kali ini saya diberi peluang oleh tim Bicara Sabda untuk membawakan perkongsian yang bertajuk Bekerja di Ladang Tuhan. Apakah yang kamu faham tentang bekerja di ladang Tuhan? Ladang itu sendiri bermaksud tempat yang luas di mana ada tanam-tanaman yang dihasilkan ataupun satu jenis tanaman saja yang dihasilkan dalam skala yang besar, dan di ladang tersebut ada rumah ladang, ada rumah pekerja, ada pekerjanya sendiri, ada jentera atau mesin, ada traktor, ada kenderaan untuk transportation, dan kita tahu bahawa berbeza dengan kebun, ladang boleh memberi impak ekonomi, memberi impak ekonomi yang tinggi kepada negara. Saya ingin membawa dan menarik perhatian saudara dan saudari tentang ladang kehidupan di dalam Yesus Kristus. Ladang kehidupan dalam Yesus Kristus ini kita perlu membawakan impact sebagai orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang membawakan damai di dalam ladang ini. Ladang ini kita boleh segmentasikan ladang, one part of it keluarga kita, another part of it kita secara pribadi, teman-teman, gereja, community, di tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita belajar, dan juga masyarakat sekeliling kita. Bagaimana kita menata dan mengelola ladang kehidupan di mana Tuhan menghantar kita. Ladang yang ingin saya ceritakan di sini atau ingin saya kongsikan di sini adalah ladang, one part of the ladang yang sangat memberi kesan kepada saya, iaitu di tempat di mana saya bekerja. Di tempat di mana saya bekerja adalah bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa, atau dalam singkatannya BUPA, di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1961, ianya dikenali sebagai cawangan istiadat di Jabatan Perdana Menteri, dan seterusnya diubah atau dinaik taraf kepada bahagian istiadat pada tahun 1989 dan menjadi urus setia bagi Majlis Rasmi Kerajaan dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Terdapat lagi satu unit khusus, iaitu unit urus setia persidangan antarabangsa yang ditubuhkan pada 3 Oktober 1979 bagi mengelola dan membantu sebarang persidangan, seminar, bengkel di peringkat antarabangsa anjuran Kerajaan Malaysia. Pada tahun 1996, 1 Januari 1996, bahagian istiadat telah digabungkan dengan unit persidangan antarabangsa dan dikenali seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang ini bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa. Fungsi bahagian istiadat ataupun BUPA antaranya adalah menjadi jawatankuasa bagi acara-acara tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, menjadi jawatankuasa bagi acara-acara sempena istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong,
Seterusnya, bertanggungjawab terhadap perkara yang berkaitan dengan penganugerahan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kami juga menjalankan kajian dan penyelidikan berhubung dengan istiadat dan protokol di peringkat kerajaan persekutuan. Selain daripada itu, seperti yang kita sedia maklum, BIUPA juga adalah urus setia kepada jawatankuasa Majlis Rasmi Kerajaan yang mengendalikan semua majlis-majlis rasmi kerajaan seperti Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Maulidur Rasul, Majlis Tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa antaranya. Selain daripada itu, BIUPA juga memberi bantuan dan khidmat nasihat protokol di peringkat pengurusan tertinggi kementerian dan mengendalikan urusan-urusan protokol ataupun event di peringkat timbalan Perdana Menteri seterusnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kami juga memberikan lain-lain bantuan dan khidmat nasihat baik di peringkat negeri, daerah ataupun setempat di mana yang diperlukan. Pada ketika ini, BIUPA terdapat 3 seksyen di BIUPA. Seksyen yang pertama iaitu seksyen istiadat dan protokol, seterusnya seksyen anugerah dan persidangan antarabangsa, seterusnya seksyen pengurusan. Unit penyelidikan, unit di mana saya ditempatkan, adalah unit di bawah seksyen anugerah dan persidangan antarabangsa. Unit ini terdiri daripada 7 orang pegawai daripada pelbagai grade dan diketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha grade M48. Ya. Pada ketika ini saya menjawat jawatan sebagai Penolong Setiausaha Kanan grade 48 KUP. Tugas dan tanggungjawab saya adalah bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akta kerajaan, warta kerajaan, surat berkeliling, arahan semasa yang berhubung dengan perkara seperti jata persekutuan, bendera, potret rasmi, gelaran dan panggilan hormat, susunan keutamaan persekutuan dan juga lagu kebangsaan. Selain daripada itu, saya juga bertugas untuk urusan-urusan penyediaan kertas memorandum jemaah menteri, kertas minit, menyediakan ulasan dan maklum balas memorandum dan nota jemaah menteri, membuat bantuan ceramah dan juga khidmat nasihat protokol. So, balik kepada bekerja di ladangnya Tuhan. Dalam skop kerja saya yang agak luas dan mempunyai level of orang kata PNC ataupun level of, sebab saya selalu berhadapan dengan file-file rahsia, file-file sulit dan sebagainya. So the level of trust, level of dedication, level of cara kerja yang jitu, yang precise itu sangat-sangat diperlukan. So dari apa yang saya terima daripada Tuhan untuk cara bekerja di ladang di mana Tuhan letakkan saya pada ketika ini, ya. Ada lima perkara yang saya dapat simpulkan atau saya dapat rumuskan. Iaitu yang pertama sekali harus mempunyai dan harus tahu apakah fondasi ataupun dasar ataupun asas kita, kenapa kita bekerja di ladang tersebut. Yang kedua, apakah jenis tanaman atau tumbuhan yang kita tanam di ladang tersebut. Yang ketiga,
bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita memastikan kesuburan tanah di ladang di mana tempat kita bekerja. Dan siapakah yang akan alami berkat-berkat yang luar biasa ini. Seterusnya yang terakhir, bagaimana kita mempraktikkan dan melakukan semua perkara-perkara yang Tuhan telah siapkan untuk kita lakukan di ladang ini. Ayat firman Tuhan untuk yang pertama untuk fondasi ataupun dasar. Apa yang kita letakkan, apa yang kita harus faham apabila kita berada di ladang. Tidak kiralah segmen apapun, sama ada kita sebagai orang yang bekerja di akademi, di keluarga kita, tapi apa fondasi dia? Yang asas yang utama sekali, iaitu bagi saya ambil ayat firman ini, Matius 22 ayat 37 hingga 40. Ini Yesus menjawab, ya. Dia jawab, kata dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ayat firman Tuhan seterusnya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Setiap apa yang saya lakukan, fondasi ataupun dasar saya untuk saya memahami kenapa saya melakukan pekerjaan itu atau kenapa saya harus bertindak sedemikian caranya adalah kerana saya mengasihi Allah dan juga kerana perintah Allah untuk saya mengasihi sesama manusia seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dan saya percaya bahwa dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, ya, dia menyatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. So saya berpegang kepada dan saya sandarkan segala sesuatu kefahaman saya untuk melakukan pekerjaan saya itu dalam ayat ini dan kepada Yesus Kristus dalam pimpinan dia. So itu adalah asas. Apa saja yang saya lakukan, inilah asas dia. Dan itu sangat memberkati saya. Yang kedua, yaitu apakah jenis tanaman atau tumbuhan yang kita tanam di ladang. Ladang kehidupan ini. Supaya ramai orang diberkati di ladang ini. Itu saya ambil di ayat Galatia 5:22 hingga 23 dan juga Yohanes 5:5b hingga 8. Dia bercakap, kedua-dua ayat firman Tuhan ini bercakap mengenai buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang kita tanam di dalam ladang ini. Inilah yang kita tanam di dalam diri kita. Inilah yang kita tanam untuk kita sebar luaskan kepada sesiapa sahaja di dalam ladang kehidupan kita. Dan untuk memastikan bahawa buah-buah roh ini menjadi lebat dalam ayat Yohanes tadi, ya, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dia kata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi inilah tanaman yang kita harus tanam sebagai murid, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Ini harus kita tanam dalam ladang kita. Setelah kita tanam, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tanam itu dijaga dengan baik dan tumbuh dengan subur. Ayat yang firman Tuhan yang saya ambil adalah Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 27 dan Yohanes 14 ayat 11 hingga 14. Dalam Yehezkiel dikatakan bahwa cara kita menjaga dan memastikan kesuburan tanah dan tanaman kita adalah dengan menyerahkannya, menguduskannya, menyucikannya di hadapan Tuhan. Kamu akan kurinjis dengan air suci, sehingga kamu menjadi suci. Akan aku sucikan kamu daripada segala kenajisanmu dan daripada segala berhalamu. Kemudian aku akan mengurniakan kepadamu hati baru dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras dari tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Aku akan menaruh rohku dalam batinmu serta membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan mematuhi semuanya. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa bila kita menyerahkan tanaman kita kepada Tuhan, Tuhanlah sendiri yang akan menjaga tanaman kita dan memastikan kesuburan tanah tersebut. Dalam Yohanes 14:11 hingga 14 mengatakan, bila kita telah menyerahkan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjaganya, percaya bahwa dalam apa keadaan sekalipun, baik susah maupun senang, Tuhan ada dan Dia mengawali semuanya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan disinilah janji Tuhan. Janji Tuhan di mana Dia akan menolong kita dalam hal di mana apabila kita memerlukan pertolongan dari bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini, bagaimana kita harus menangani masalah ini, bagaimana kita harus berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita mau menjaga keluarga kita, bagaimana kita mau menjaga hubungan dengan teman-teman kita, bagaimana kita mau memastikan bahwa majikan kita dapat bekerja sama dengan kita, staf-staf kita dapat bekerja sama dengan kita. Maka kita harus percaya campur tangan Tuhan itu akan memberikan hasil yang baharu, di mana akan ada keharmonian di situ, akan ada kesepakatan di situ, akan ada kerjasama yang baru di situ, akan ada dorongan-dorongan dan mulalah terbentuknya support system yang lebih positif di sana. Seterusnya, siapa yang akan alami berkat yang luar biasa ini? Ya, berkat yang luar biasa ini akan dialami bukan sahaja kita, orang di sekeliling kita, malahan seluruh ladang kita, ladang kehidupan kita itu akan merasakannya, menerimanya. Ya. Mazmur 115 ayat 13 mengatakan, Ia akan memberkati mereka yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun besar. Apabila kita bekerja sehari-hari,
kita harus mempunyai integriti, kita harus mempunyai tanggung jawab yang mendalam, kita harus mempunyai aspek kepribadian yang betul-betul takut akan Tuhan, yang menyediakan diri kita setiap hari, setiap pagi kepada Tuhan, dan tempat di mana kita bekerja kepada Tuhan, menjadikan dia amalan, menjadikan dia rutin, ya, bahwa semua yang kita ada ya di dalam ladang kehidupan ini adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhanlah saja yang berkuasa atasnya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berkat yang terbesar sekali adalah kemenangan. Kemenangan bagi bangsa itu, kemenangan bagi kerajaan itu, kemenangan bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan daripada musibah dan juga malapetaka. Saya teringat akan satu kisah di Alkitab tentang Nehemia. Saya selalu berpikir tentang Nehemia karena dia adalah cupbearer. Dia katakan di sini, I was cupbearer to the king, and then he asked the king to send him to the city in Judah where his ancestors are buried. Dia nak rebuild kan Jerusalem actually di sana. Dan bila dia sampai di sana, dia katakan, by night I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem. Nehemia adalah seorang cupbearer. Jawatan dia punya kemahiran. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia boleh pergi menjadi seorang arkitek dan examine, memeriksa dinding di Jerusalem. Dua pekerjaan yang berbeza, tetapi dia mempunyai fondasi yang sama, di mana dia mempercayakan apa saja yang dibuat pada Tuhan, dan dia bersungguh-sungguh dalam semua apa yang dia lakukan. Sebab itu dia boleh melakukan apa saja kerja yang diberikan kepada dia, dan dia lakukan dengan sangat-sangat excellent. Dan yang terakhir sekali saya ingin kongsikan, saya cuba simpulkan bagaimana saya mempraktikkan ataupun melakukan bagaimana saya melakukan pekerjaan saya di dalam ladangnya Tuhan ini. Yang pertama, harus mempunyai keinginan untuk berdoa. Mulailah dengan doa yang simple, dengan doa yang rendah hati, dengan doa yang berharap kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Kemudian kita boleh juga berpuasa. Lakukanlah secara repetitif, dan kita akan melihat bahawa kita akan mulai masuk di dalam supernatural journey. Kerana di sana, seperti apa yang saya cuba gambarkan di sini, kita akan difilterkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang mempunyai banyak material dan noda-noda dan sebagainya, cara-cara yang salah dan sebagainya. Semua itu disaring oleh Tuhan sehingga mengalirlah air jernih bersih yang boleh diminum. Jadi bila kita selalu berdoa dan kita sungguh-sungguh berdoa dengan rendah hati, dan kita tambah lagi dengan puasa, dan maka kita akan mulai mengalami perjalanan keintiman dengan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dalam very supernatural journey. Dalam masa yang sama juga, we are called, kita dipanggil untuk bertaubat. Bila kita berjalan dalam supernatural journey, kita semestinya juga harus bertaubat.
daripada hal-hal yang lama. Kita harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Maka di situ kita akan lahir baru, menjadi a new person yang orang kata yang sesuai, yang cocok untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan ini, ya, ladang kehidupan Tuhan ini. Dan dalam masa yang sama juga kita harus lengkapi apa yang kita lakukan ini dengan membaca firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh, memahami firman Tuhan itu dengan lebih dalam lagi. Jangan tinggalkan, kerana kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan mempunyai benchmark yang saya panggil, ya. Saya sebutkan benchmark ini ialah apabila kita membuat keputusan, adakah kita merujuk Alkitab? Apabila kita membuat satu tindakan, adakah kita merujuk kepada Alkitab? Apabila kita ingin memberi nasihat, adakah kita memakai ayat daripada firman Tuhan ataupun ayat daripada dunia ini? So sehingga kita boleh menjadi orang yang dipakai sebagai support system yang baik kepada orang lain, kepada ladang kehidupan orang lain. So, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Dan saya berharap dengan perkongsian saya yang singkat pada kali ini, saudara dan saudari dapat sedikit sebanyak memanfaatkannya dalam kehidupan saudara dan saudari sehari-hari. Itu sahaja. Saya berterima kasih sekali lagi kepada anda semua atas kesediaan untuk mendengar perkongsian ini. Tuhan memberkati anda semua.